السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين قائد الدعاء في المجاهدين خاتم النبيين وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. Amma ba'du lillahi ta'ala. Yang saya hormati Tuan Imam, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati Allah, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah sama-sama kita berada dalam rumah Allah, sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan ketaatan kepada kita, Allah Ta'ala menambahkan barakah dalam majlis kita, memberikan kita pertambahan ilmu, pertambahan kepahaman, menguatkan keimanan kita kepada Allah untuk beramal dengan tuntutan Islam. Amin ya rabbal alamin. Berlumba-lumbalah mencari bekalan, maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Jadi tuan-tuan, syukur kita dapat bersama lagi. Jadi kita teruslah pengajian Tafsir Al-Munir juzuk 1 karangan Dr. Wahbah Az-Zuhairi rahimahullahu alaih. Kita sampai muka surat ayat 78 daripada surah Al-Baqarah. Perenggan ayat 78 daripada surah Al-Baqarah berkenaan dengan taklid. Jadi tuan-tuan, kita baca ayat dia. Bismillahirrahmanirrahim. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. صدق الله العظيم. Sukarnya orang-orang Yahudi beriman
Jadi kita teruslah masuk pada last kali yang kita berhenti itu, pada menyatakan pedoman hidup dan hukum hakam, fiqhul hayah wal hukum. Jadi Dr. Wahbah Az-Zuhaili dia menyebut, qala musannifu rahimahullahu alaihi, ayat 78 daripada surah Al-Baqarah, ayat 78 yang kita bacakan tadi, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Beliau mengambil istinbat pengajaran daripada surah Al-Baqarah, menunjukkan bahawa tidak sah taklid dalam masalah akidah dan dasar hukum. Beliau mengambil perihal orang-orang Yahudi, ya, yang kesesatan mereka itu adalah kerana mengikut kata-kata yang tidak ada istidlalnya daripada khubara uhum, ya, pembesar-pembesar mereka, wa ruhaba uhum, ahli-ahli agama mereka, yang sebenarnya ahli agama mereka Allah sifatkan sebagai la ya'lamuna al-kitab, tak tahu apa benda pun berkenaan dengan Taurat, dan bahkan disifatkan dengan ummiyun, iaitu yang tidak tahu membaca dan menulis. Tetapi yang dimaksudkan ummiyun ini tidaklah seperti mana yang disandarkan kepada Quraisy, ya, iaitu mereka yang tinggal di Makkah, Ummul Qura, ya. Mereka ini tahu membaca tetapi tidak memahami mengikut kehendak Al-Quran, mengikut kehendak Taurat. Maka mereka juga dikenali sebagai ummiyun, kata ulama. Sebab itu kalau kita lihat, ya, pendapat ulama dalam tafsir, ada di kalangan ulama menyebut, antaranya Ibnu Qatadah. Beliau menyebut pada perkataan ummiyun ini ialah wala yadruna ma fihi, la yadruna, tidak tahu langsung, tidak mengetahui apa yang terkandung di dalam kitab Taurat. Dan begitu juga kalau kita lihat, ada di kalangan ulama menambah, ya, dengan menyebut bahawa mereka ini antaranya Imam Mujahid, ya, Mujahid Jabir Al-Quraisy, beliau menyebut, mengatakan unasun minal yahud lam yakunu ya'lamuna minal kitabi syai'a wa kanu yatakallamuna bizann bighairi ma fi kitabillah wa yaquluna huwa minal kitab. Kata Mujahid, ya, Jabir Al-Quraisy, seorang tabi'in, manusia di kalangan orang Yahudi ini tidak mengetahui pun sesuatu syai'ah daripada isi kandungan kitab. Mereka berkata-kata seolah-olahnya yakin sungguh, ya, tapi sebenarnya dia adalah zan, hanyalah omongan, agak-agakkan, bi ghairi ma fi kitabillah, dengan apa, tidak seperti mana, dengan bukan apa yang terdapat dalam kitab Taurat. Wa yaqulu huwa minal kitab, dan dia mengatakan yang pendapat ini adalah daripada Taurat, ya, sebagaimana yang serangkan dalam kuliah yang lalu, ya, kita share pada ayam ghazwati Bukhtanasar, ya, pada hari di mana mereka ditawan oleh Malik Babil, Bukhtanasar, dan dibawa ke Babil, Iraq, dan kemudian jadikan khadam dan haulan, hamba abdi. Dan kemudiannya mereka rasa tersepit, ya, dan mahu kembali ke ajaran Taurat, tetapi ketika itulah diselewengkan, kata ulama, ya.
atas tindakan mereka yang meyakinkan sesuatu yang bukan daripada agama, daripada kalam Allah, maka Dr. Wahbah Az-Zuhairi mengambil istimbat pengajarannya dan mengatakan bahawa dalam masalah akidah tidak sah bertaklid. Tidak sah bertaklid. Orang Yahudi dia taklid saja, dia tak tahu apa yang sebenarnya. Iman mereka ini tidak diambil kira kerana firman Allah Subhanahu wa taala maksudnya, dan mereka hanya menduga-duga. Ya, itu dikatakan zan, yakni membebel dan berdusta. Justru mereka tidak mengetahui kandungan kebenaran apa yang dibaca. Dalam masalah akidah, ya, masalah tauhid, ya, dia tidak boleh disandarkan kepada istidlalnya zon. Dia tak boleh. Dia ada maratib dia, ya. Syak pun tak boleh, zon pun tak boleh, waham pun tak boleh. Dia kena yakin. Dia tak boleh taklid. Dia ada 3 kata ulama usuliyun: syak, zan, waham. 3-3 ni tak boleh. Kalau kita nak letak peratus dia lebih kurang dalam 70, 50, ya. Tolak lagi 2, 30. Syak, zan, waham, ya. Akidah, i'tiqad, dia kena tidak boleh syak, tidak boleh zan, tidak boleh waham. Tu dia kata tak sah, ya. Mereka ulama salaf, dia menyambung lagi dengan menyebut ulama salaf, salafi lah maksudnya ni, salaf pada zaman permulaan Islam dan juga umat pada 3 kurun terawal sebulat suara mengatakan bahawa tidak sah bertaklid dalam perkara akidah. Jangan jadi orang Yahudi Bani Israel. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhairi, ini kena detail sikit, ya, sebab nanti dia jadi keliru, ya. Secara ijma'nya ulama, ya, secara ijma'nya ulama, ya, dia kata di sini salaf dan khalaf, ya. Salaf ni adalah ulama yang selepas Rasulullah, ya, sehinggalah 300 tahun. Itu dinamakan salafiyun. Dan 300 tahun ke atas dipanggil khalaf. Kalau kita nak kategorikan, ya, sahabat ashabuhu, ya, Nabi SAW, semuanya ulama salaf, ya. Sahabat tabi'in juga salaf, ya. Tabi'in pun ada yang salaf kalau dirujuk. Kalau kita rujuk kepada Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau lahir dalam tahun 150 Hijrah dan meninggal pada 204 Hijrah. Maka dia adalah salafi. Dia bukan khalaf, ya. Kalau merujuk bawah sikit, imam yang 4 mazahib arba'ah tu, anak murid kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, juga adalah salaf, ya. Beliau lahir, saya buat catatan, ya, untuk kongsi bersama, 164 hingga 231 Hijrah. Salafi juga 300. Tok Guru, ya, imam kita Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, ya, juga lagilah salaf, ya, 93 hingga 179 Hijrah. Salaf, ya. Tok Guru kepada Imam Malik, juga kepada imam-imam yang lain, Syafi'i dan Imam Ahmad, walaupun tidak pernah berjumpa, dah tentulah imam, ya, Imam Abu Hanifah ataupun Nu'man bin Sabit adalah lahir daripada 80 hingga 150 Hijrah. Itu ulama salafi. Lepas pada tu, kata ulama, antaranya bermula dengan Imam Haramain dan teruslah ke atas adalah khalaf, salaf dan khalaf, ya.
Jadi dia kata ulama salaf dan juga ulama khalaf ni bahawa tidak sah bertaklid dalam perkara akidah. Ini kena huraian sikit, ya. Tidak sah ni macam mana ustaz? Jadi kami yang selamat ini, adakah iman kami tak sah? Ini yang kena huraian tu. Dia tak huraikan secara detail kat sini, ya. Jadi kena kongsi juga, kena share, ya. Kalau kata sah, macam mana dengan orang yang bertaklid, ya? Tidak melakukan nazar, tidak istidlal, menyatakan dalil. Pertama sekali, dalam beriman mestilah ma'rifatullah, mesti mengenal Allah, ya. Sebab itu kata sebahagian daripada ahli usuliyin, ya, kata-kata hikmah, dia bukan hadis, ya. Antaranya kata-kata yang dikenal pasti sebagai Yahya Mu'az Ar-Razi, seorang usuliyun. Dia kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, maka dia kenallah Tuhannya. Itu nak masuk makrifah lah tu. Makrifah ni tak boleh taklid, ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau dia kata di sini tidak sah bertaklid dalam perkara akidah, adakah iman kita tidak sah? Ini penjelasan dia. Buka kitab ulama, ya. Kitab Tafsir Al-Aqaid, ya. Syekh Ayub Ahlussunnah wal Jamaah lah. Dia menjelaskan bahawa at-taqlid, ya, maksudnya dia ikut je tanpa melakukan nazar, menggunakan pemikiran akal dia untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dan berdalil secara ijmali lah, bukan secara tafsili. Tafsili itu bukan tahap kita, tahap ulama. Kita ni cukuplah ijmali untuk orang awam. Ada Allah, ya, adanya langit dan bumi, adanya alam, dah cukuplah, ya. Tak payah nak berdalil sebut Al-Quran pun tak apa, ya. Itu dah cukup secara ijmali. Kalau tafsili, ulama dia bagi, dia bahas itu tafsili. Kita ni secara ijmali, agak ringan, tak memberatkan. Kita tak sampai ke tahap yang tafsili, kata orang awam. Dia kata taklid ni, dia kata yakfi, bukan tak sah, sah. Yakfi itu maksudnya memadai, kifayah, cukup. At-taqlidu yakfi, dia kata dalam kitab dia. Ini Ahlussunnah wal Jamaah lah, bahaskan detail yang saya kata tadi tu, ya. At-taqlidu yakfi. Pada masa yang sama, al-isyani, dia tu berdosa. Memadai berdosa. Ada sambungan lagi. In kana indahu kudratun alal nazar. Sekiranya dia ada kekuatan, kudrah, untuk menggunakan akal pikirannya untuk meneliti, bagi mengambil dalil akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, wa tahsilid dalil, ya, lam yaf'al, dia tak buat. Maksudnya dia biar dia bantu. Orang beriman pun dia beriman, tak tahu apa, ya. Pada masa yang sama dia berdosa. Bukan tak Islam. Yang kata tak Islam ni kata kafir juga tadi. Berat kita nak kafir orang ni, bukan senang, ya. Itu penerangan ulama. Itu yang saya kata kena detail tu. Kalau kita sekadar baca buku ni bahawa tidak sah bertaklid dalam perkara akidah, sudah Ustaz, macam mana ni? Itu yang kena ada detail dia tu. Cukup memadai. Tetapi isyan, apakah kita rela nak mendapat isyan sedangkan kita sempurna elok, ada akal fikiran, kita berilmu, kita menadah kitab, kita cuba gunakan akal fikiran kita, tadabbur. Bukan nak suruh kaji zat Allah, ya. Nabi pun tak suruh kaji zat Allah. Nabi kata tafakkaru fi khalqillah, fikir, kan, renung-renunglah, kajilah pada makhluk kejadian Allah.
fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu fikir akan zat Allah Subhanahu wa taala. Senang aja. Kan? Fikir makhlukat. Ya, bukan nak fikir zat. Zat memang tak sampai. Kita nak fikir zat Allah macam mana? Akal kita pun dijadikan oleh Allah Taala. Nak fikir zat buat apa? Tafakkaru fi hadillah. Ya. Banyaklah kejadian langit dan bumi. Ya. Antaranya inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahar, perselisihan malam dan siang. Tengok tu. Ya. Wal fulkil lati tajri fil bahr. Kapal-kapal yang berlayar di lautan. Bima yanfa'un nas, yang kesemuanya mendatangkan manfaat kepada manusia. Manusia mengambil manfaat. Wa ma anzalallahu minas sama'i, apa sahaja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada langit, minas sama'i, hujan. Ya. Fa ahya bihil arda, bumi yang kering kontang, padang pasir itu naik balik jadi hijau. Nampaklah tu zat Allah Subhanahu khalqillah. Bukan nak fikir zat Allah. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Maha suci Allah. Tu dah memikirlah tu. Takkan nak menggunakan yang tu pun tak boleh. Itu yang dikatakan isyan tu. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin, dan disebarkan di atas muka bumi ini benda yang menjalal, binatang, ternakan, haiwan dan sebagainya. Ya. Wa tasrifir riyah, angin yang bertiup-tiup kencang. Wa tasrifir riyah, riyah tu angin. Wasahab, wasahab tu awan. Musahhara bainas sama'i wal ard, la ayatin, adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Lihat tu. Liqaumin ya'qilun, yang menggunakan akal dia. Kita dapat dah. Kalau macam tu, kita tidak lagi taklid. Kita dah ada iman ilmu. Ya, kita makrifah berdasarkan ilmu. Iman tu dia ada peringkat dia, maratib dia. Ya, iman taklid, iman ilmu, iman ayan, iman hakikah, iman hak. Kita dapat ilmu pun jadilah. Lepas tu cubalah pergi ke ayan sikit-sikit. Hakikah tak mampu kot jadi wali Allah. Mana tahu. Hak tu iman Nabi. Tidur pun ingat Allah. Kita tidur berdoseh tak ingat Allah dah. Itu susah lah. Kita bukan Nabi. Kita dapat ayan tu jadi dah. Kalau ilmu ni kadang-kadang tergelincir juga. Berapa ramai orang yang ilmu tergelincir. Takut juga. Usaha, kita sama-sama usaha. Saya dan tuan-tuan, saya tak kata tuan-tuan, kita sama-sama memperingati antara satu sama lain. Saya tak kata tuan-tuan, kita sama-sama. Itu tanda-tandanya. Tapi itu yang dikata ma'al isyan tu. Isyan, berdosa. In kana indahu qudratun ala nazar wa tahsilid dalil wa lam yaf'al. Yang kedua, sambung. Ada lagi tak habis. Walal isyana, dan tidak pula berdosa. Tadi berdosa. Taklid ni tidak pula berdosa. Tak ada dosa. In lam takun indahu qudratun, kalau dia langsung tidak mempunyai keupayaan untuk mentadabbur kejadian Allah Subhanahu wa taala. Habis. Akal dia jam. Ataupun separa jam. Ataupun sikit-sikit jam. Itu bolehlah. Yang tu saja penjelasan dia. Kita semua alhamdulillah sihat. Itu. Yang tu tak berdosa.
dia ikut iman. Ya, dia itu kalau tak ada penjelasan tu kita celaru. Habis kita kalau ikut buku ni kita tak boleh pakai iman kita. Jadi saya dah jelas kat tuan-tuan. Itu Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi dikatakan tidak sah bertaklid dalam perkara akidah. Saya dah jelas dah. Jelas kat tuan-tuan, sama-sama share. Orang-orang awam yang jahil pada kurun tersebut, maksudnya kurun yang tadilah, 300 tahun tadi, Salafi, bukan semuanya pandai. Ada juga yang jahil. Orang-orang jahil pada kurun tersebut belajar memahami akidah daripada orang-orang alim melalui dalilnya. Tiru dalil tak apa, dalil sama tak apa. Apa bukti ada Allah Ta'ala? Adanya alam. Cikgu pun sama, adanya alam. Tu haji pun sama, ada alam. Semua ada alam. Okey, tak apa, kita sama-sama ada. Kita gunakan akal kita, bukan kita tiru. Ya, boleh. Benda yang sama boleh ditiru. Jangan tak boleh tiru. Kata boleh tiru, itulah hakikat dia. Tapi jangan sampai tak menggunakan akal langsung. Itu sebenarnya yang pendetilan kata ulama tu. Ya. Daripada orang alim melalui dalilnya dan mengambil hukum hakam dengan riwayatnya. Ini bab akidah. Ya, kalau bab dalam bab ibadat, hukum hakam, ya, muamalat dan sebagainya, kita mengambil, kita sandarkan pada tok guru kita. Alhamdulillah, insya-Allah kita ada ilmu lah. Ya. Ini bab akidah. Kalau itu kita taklid dalam perkara bukan akidah tak apa. Ya, tak ada masalah. Sebab dia tak melibatkan akaid. Ya. Bukan kita tak boleh jadi mujtahid, nak menggunakan akal kita boleh. Orang awam pun kadang-kadang boleh jadi mujtahid. Misalnya dia pergi semayang, dia tersesat di satu tempat. Dia dah ambil uduk apa semua, dia bertayamum ke apa. Dia nak sembahyang. Dia sembahyang macam mana ni? Dia mesti menghadap kiblat. Dia mesti mujtahid juga. Bermujahadah menggunakan akal dia. Ya. Mujtahid juga macam mana ni? Bukan tak boleh langsung dalam perkara ibadat. Boleh. Bukan nak ikut orang aja. Tengok tang mana matahari. Dia menggunakan. Ataupun tanya orang ni. Tengok arah macam-macam. Kalau ada handphone, tengok handphone. Tak ada handphone, tengok matahari. Itu pun ijtihad juga. Ya. Tak ada masalah tu. Ya, orang awam boleh buat tu. Ya. Dan mengambil hukum-hukum dengan riwayatnya. Mereka tidak bertaklid buta kepada sesuatu pendapat tanpa keterangan dan bukti dan dalil. Yang pentingnya kita bebaskan diri kita daripada taklid buta. Ikut, ya, insya-Allah. Jadi kalau kita tuan-tuan, kita ada ilmu tu, insya-Allah tak taklid lah kita. Selepaslah kita tak isyan. Kalau tidak ada isyan macam tu. Ya. Kemudian sambung lagi. Ya. Muka surat 209. Ayat-ayat di atas juga, ayat-ayat yang semua ni lah, 75 sampai 78, seolah-olah membayangkan bahawa orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin dapat diharap untuk beriman dengan Al-Quran dan menurut dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala seolah-olahnya bagi tahu macam tu. Ya. Tapi hakikatnya dakwah tetap berjalan. Ya. Memandangkan generasi era baginda mewarisi tabiat dan akhlak buruk daripada nenek moyang mereka dahulu. Dia ada kesan juga. Ya. Macam mana? Ya. Banyak dalam Quran antaranya buruknya datuk nenek moyang mereka. Wa yaqtulunan nabiyina bighairil haqq. Bunuh nabi. Ini panggil dia. Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh. Nabi pun kena bunuh. Banyak nabi-nabi lain lagi kena bunuh yang tidak dinyatakan. Ya. Bahkan Ibnu Abbas pernah meriwayatkan, ya,
dalam satu hari salasa mi'atin, 300, 300 salasa mi'ah, 300 orang dibunuh. Masya Allah. Salasa mi'atin. Kemudiannya mereka pergi menjalankan aktiviti mereka seperti biasa, rasa tidak bersalah langsung membunuh anbiya dan rasul. Salasa mi'atin nabiyyin. Satu riwayat pernah Ibn Abbas meriwayatkan. Itu kata Ibn Abbas. Ada lagi yang kata beribu pun ada. Kita ambil yang sikit je. Salasa mi'atin. Itu pun dah banyak dah. Jadi tabiat buruk ini menghalang mereka daripada beriman, menyambut dakwah Nabi SAW. Bukan tak tahu. Jadi cerita kita share banyak dah. Ibnu Hayyiban dengan Abdullah bin Salam kita share. Sepanjang kita kongsi ilmu kat sini. Tapi tidak beriman juga orang Yahudi. Sifat derhaka dan enggan tunduk kepada firman Allah Ta'ala sudah sebati dengan diri mereka. Nenek moyang mereka lebih keras menentang dan membantah kebenaran walaupun ianya amat jelas dan nyata sekali. Sebenarnya dalam Al-Quran sendiri ada disebut, sebab utamanya tidak lain dan tidak bukan ialah kerana hasad dengki kepada Nabi Muhammad. Kerana harapan mereka khatamun nabiyyin, penutup nabi ni, penutup rasul ni adalah di kalangan Bani Israel. Tapi tengok-tengok bukan daripada kalangan Bani Israel. Sampai sudah benci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Sebab itulah ayat Al-Quran ada ayat 109 Al-Baqarah menyebut wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Allah Ta'ala sebut kebanyakan ahli kitab, orang-orang Yahudi ni mau sangat kamu ini kufur, menjadi kafir, patah balik selepas beriman, hasadan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala sebut perkataan hasad, dengki. Dan ulama mentafsirkan hasad tu, itu yang saya cerita tu. Hasadan min indi anfusihim, dengki yang ada pada diri mereka, orang Yahudi. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, selepas terbukti kebenarannya apa yang diceritakan dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat diceritalah bahawa Nabi yang terakhir itu sah, Nabi Muhammad, bukan daripada keturunan mereka, tapi mereka tidak juga daripada keturunan Bani Israel. Hak tu yang dengki tu. Ini katakan, walaupun ianya amat jelas dan nyata sekali, mereka merupakan manusia paling betah berdusta, kuat sangat penipu. Sehingga kita share juga dengan tuan-tuan, kalau banyak kali cerita mungkin tuan-tuan, ustaz ni macam dah cerita dia. Memang macam tu kita share. Tanya Abdullah bin Salam, macam mana dengan orang Yahudi? Abdullah bin Salam tu Yahudi, Bani Israel. Macam mana dengan kaum hang ni? Susah sangat nak menerima dakwah Nabi. Kaumun buhutun arikun. Kaumun buhutun arikun kazibun. Kaum yang sangat ganas dalam berdusta, pembohong, penipu. Dia sebut sendiri kaum dia macam tu. Itulah orang Yahudi. Pembuat tipu daya. Mereka manusia paling betah berdusta ni. Betah ni paling hebat berdusta. Membuat tipu daya. Memakan harta manusia secara haram. Syariat pun dia langgap. Riba haram, riba halal. Yang haramnya sesama Yahudi, sesama bukan Yahudi adalah halal. Boleh tukar habis. Quran lagi jelas lah.
apabila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Sama juga syariat. Ya. Di samping memalsu, menyembunyi dan mengelirukan kebenaran. Ya. Benda yang paling banyak dia sembunyi, dia kelirukan kebenarannya adalah beksah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beksah Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini perangai orang Yahudi. Ya. Jadi saya pun dah share dengan tuan-tuan dulu. Tak apa kita kongsi berkali-kali. Kita nak ceritakan, ya. Kata apa? Ya. Yaqulu Syekh Rashid Ridha, tafsir Al-Manar. Ya. Wa aghlabu ma kanu ya'tumun wa aghlabu ma kanu yaktumunahu huwa, kata Rashid Ridha, tafsir Al-Manar. Dan yang paling banyak, aghlab, ghalabiyah ni majority, paling banyak. Wa aghlab, aksar, aghlabu. Wa aghlabu ma kanu yaktumunahu huwa, apa dia? Al-basharatu bin nubuwati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyarah, berita gembira akan kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ya sahibut tafsir Al-Manar. Dia bawa ya satu riwayat, dia kata dalam kitab tafsir Al-Manar tu, dia bawa satu riwayat. Rawa Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi meriwayatkan dalam tafsir dia, tafsir Al-Qurtubi, dia bawa naik dalam tafsir dia, tafsir Al-Manar. Rashid Ridha ni selepas Al-Qurtubi dia bawa. Inna Umar radhiyallahu anhu sa'ala. Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya. Sa'ala Abdullah bin Salam. Tanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni Islam, ya, mukmin, ya, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya Abdullah bin Salam berkenaan dengan Muhammad. Ata'rifuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ta'rifuna ya abna ibnaka? Ata'rifuna Muhammad kama ta'rifuna ibnaka? Kamu ni benar-benar tahu ke Muhammad sebagaimana kamu kenal anak kamu? Qala na'am. Dia berkata, ya, kami kenal sungguh. Disebut dalam kitab Taurat tu. Wa aksaru, bahkan lebih daripada tu lagi kami tahu hal ihwal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'asallahu aminahu fis sama'i ila aminihi fi ardihi fa'araftahu. Allah Ta'ala mengutuskan pemegang amanahnya di langit, iaitu malaikat Jibril. Kemudian diturunkan kepada pemegang amanahnya yang berada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'araftahu, kami tahu. Wa bani la yadri ma kana man ummihi. Kadang-kadang anak ni dia tak kenal siapa mak dia. Kenal sungguh, bukan tak kenal. Itulah nak share dengan tuan-tuan betapa buruknya perangai orang Yahudi ni. Lama lagi nak cerita orang Yahudi tuan-tuan ni, dekat-dekat 114 ke 120 ayat ni. Cerita Yahudi je, ya. Namun begitu mereka masih mendakwa. Di samping memalsukan, menyembunyikan dan mengelirukan kebenaran, namun begitu mereka masih mendakwa bahawa mereka lah satu-satunya bangsa pilihan dan istimewa. Muka tak malu, ya, sama aja Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Kristian tu sama aja. Wa qalatil yahudu wan nasara, dalam Quran sebut kan, dua-dua sekali.
Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Berkatalah orang Yahudi dan Nasrani, kami ini adalah anak Allah dan kekasihnya. Sama je, sama naik. Ya. Namun begitu mereka masih mendakwa bahawa mereka satu-satulah bangsa pilihan dan istimewa, seperti mana yang dipaparkan dalam dakwaan mereka pada masa ini. Inilah yang dikatakan amani. Inilah yang dikatakan amani, yang disebut dalam tafsir ini diterjemahkan sebagai hanyalah perkara yang diangan-angan, diduga-duga, disangka-sangka je macam tu, tetapi sebenarnya tidak. Kata Dr. Wabah Az-Zuhaili. Ataupun angan-angan kosong yang menghalang mereka untuk menerima kebenaran Islam. Habis dah bab tu. Sampai dekat tu. Ya. Kita sambung pula 209 ayat baru. Ya, ada masa lagi? Masa lagi kan? Ada sikit lagi kan? Sikit lagi. Kita baca lah. Ya. Tajuk baru, pindaan dan pembohongan yang dilakukan oleh para pendeta Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lillazina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Dah. Ayat 79 sampai 82. Kita bacalah makna dia. Ya. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang yang menulis Alkitab. Dia sambung cerita tadi. Ya, ini tafsir disebut dalam ilmu tafsir Al-Quran, mentafsir Al-Quran. Ya. Kadang-kadang ada hadis mentafsir Al-Quran, kadang-kadang ada Al-Quran mentafsir Al-Quran. Ya. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah dengan maksud untuk memperolehi keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan besar bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Ayat 80. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan, tengok dia kata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka. Oh, tu dia. Kecuali selama beberapa hari sahaja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui? Ayat 81. Bahkan bukan demikian yang benar. Barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Manakala orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya. Ini sambung ayat tadi. Ya.
Al-Quran, dia mentafsir Al-Quran. Ya. Jadi wailun, Allah Ta'ala menyebut wailun. Ya, kita kata neraka wail, kan? Wailun. Ya. Dalam neraka ada neraka. Tu dia. Ni yang katakan wail tu. Dalam neraka ada neraka. Ada jurang neraka. Dalam neraka Jahannam tu ada neraka lagi. Wail, jurang. Na'udzubillahi minazalik. Ya Allah, ya Tuhan. Takut dengar cerita tu. Ya. Tu dia kata wadin. Ya. Kalau mengikut pendapat ulama tafsir, antaranya Al-Khalil, beliau menyebut wadin, satu jurang, sadiq min Jahannam. Jurang tu adalah lelehan bakar neraka Jahannam. Dia. Ya, macam kita peteri tu kan. Ya, ada leluhar dia tu, jurang tu bahan bakar neraka Jahannam. Yahwi fihi, mereka akan diazab, dipanaskan di situ 40 kharifan, 40 kharifan, bahkan lebih, berganda-ganda lagi. Itu kata Al-Khalil. Ya. Kata Ibnu Abbas, ya, sama juga macam Al-Khalil. Ma yasilu, sesuatu yang sampai bawah jurang leluhar tadi, min sadid fi aslil Jahannam, asal neraka Jahannam. Neraka Jahannam tu ada dalam dia, ada neraka lagi. Ya Allah, takut dengar cerita tuan-tuan. Ya, itu dikatakan wailun, kata ulama tafsir. Ya, sampai macam tu. Ya, takut dengar. Auzubillahi minazalik. Ya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, saya nak sambung dia punya asbab nuzul, dah masuk waktu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, dalam kuliah yang akan datang kita share lagi muka surat 210 tu. Sebab turun ayat. Ya, dia ada sebab turun ayat, asbabun nuzul. Insya-Allah kita mengambil iktibar, ya, bagaimana kaedahnya dalam ilmu tafsir, iaitu al-i'tibaru li umumil lafzi la bi khususis sabab. Mengambil iktibar dalam tafsir ayat Quran, memahami tadabbur ayat Quran itu adalah pada sebab yang umum, bukannya sebab yang khusus. Jadi kita sudahi majlis kita dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.